Jangan ditipu skamer. Terdapat sebab mengapa lebih 5 juta pelanggan memilih XM untuk dagangan atas talian mereka. XM merupakan broker yang dikawal selia dan dipercayai. Berjaga-jaga, internet penuh dengan kes penipuan dan ambil ini sebagai amaran pelaburan supaya anda tidak jatuh ke dalam perangkap. Bersikap curiga apabila menerima email atau panggilan. Jangan ditipu skamer. Berikut adalah 6 tips cara mengelakkannya. Nombor 1. Berhati-hati untuk tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Nombor 2. Jangan dedahkan maklumat kad kredit anda kepada sesiapa. Nombor 3. Jangan bercakap dengan orang yang tidak dikenali melalui telefon tentang pelaburan. Nombor 4. Wakil XM tidak akan memaksa anda untuk membuat sebarang deposit. Nombor 5. Gunakan perisian hanya daripada penyedia yang dipercayai seperti MP5, MP4 dan aplikasi XM. Nombor 6. Pemindahan dengan XM hanya melalui ruang keahlian XM. Pilih XM sebagai broker yang dipercayai anda hari ini. Berdagang dengan XM, broker Big Fair Human. Okey. Sekarang ni okey tak? Mana ada orang bunyi pakai bibir kali? Dah dengar. Okey, okey. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berapa banyak kali saya bagi salam. Okey, jadi kita teruskan direct kepada analisa pasaran. Mungkin siapa ikut sesi saya dekat Discord pagi tadi, mungkin piat tu kali. Mungkin tak faham
apa Wassalam, apa yang kita ceritakan pasal inilah masanya untuk membeli saham kan. Bukannya beli dekat sini. Ada yang saya terima. Okey. Kalau naik pun, ni yang kita ceritakan. Okey, kita lihat kepada pasaran dahulu. Okey, sekarang ni kita jangkaan untuk pergerakan pasaran sama ada pembetulan sejak Oktober ni dah berakhir dan kita memulakan 3 lekuk ke bawah. Lekuk 3, 4 dan 5. Okey. Wassalam Ustaz. Wassalam jadi. Okey. Apa-apa hal pun ingat ini anda sedang tunggu 3 lekuk. Sama ada dia akan buat lower low baru dalam kes US 500 dan juga US 100 ataupun ni seperti yang kita tandakan dalam US 500 kita jangkakan akan ada 3 lekuk. Okey. Apa ada tu kat situ Okey, akan ada 3 lekuk Okey. Ataupun dan buat lower low ataupun pembetulan dalam US 30 juga dalam pergerakan 3 lekuk. 1 kepada 2 ni adalah correction, iaitu pergerakan 3 lekuk. Persoalannya adakah ini dah berlaku ataupun kita akan ada satu lagi high. Okey, sebab kalau satu lagi high dekat US 30 ni, ini adalah pergerakan correction dalam 3 lekuk. Di mana low di sini, saya zoom in dekat H4. Low di sini tidak melakukan lower low, tidak break. Jadi belakang dia adalah 3 lekuk. Sebaliknya untuk US 500, low yang dekat, kita ambil dekat trading view lah, senang sikit saya nak bandingkan Okay. Ini adalah US 30. Ini adalah US 500. Dekat H4 Okay. Untuk US 30, low yang ini tidak berjaya break. Dia tidak berjaya membuat lower low. Manakala untuk low yang sama dekat US 500, dia buat lower low. Dan untuk US 30 ni, ini adalah 3 lekuk. Ini dah 3 kumpulan harga. Ini jelas? Untuk US 30, sini 3 ataupun correction. Low di sini bukan lower low. Manakala untuk US 500, disebabkan di sini kita ada lower low, kita ada 5 kumpulan harga. 1, 2, 3, 4 dan 5. Menjadikan struktur ini sebagai motif. Setakat yang ini faham? Maksudnya sini adalah masih lagi ke bawah. Ini dah menunjukkan bahawa kita dah melakukan pergerakan ke atas. Okey, manakala untuk struktur pantulan kat sini, struktur pantulan dekat sini, kita ada 1, 2 dan sini adalah 3 ataupun 3 ke atas ni tak kisah, 4 dan 5. Dan kita menjangkakan pembetulan 3 lekuk. Okey, manakala untuk US 500, daripada lower low di sini, kita ada 1, 2 dan 3 kumpulan harga. Motif diikuti oleh korektif. Okey, setakat yang ini faham tak?
Nampak perbezaan dua ni? Nampak tak perbezaan dia? Sebab itu kita lukis lain. Jadi, higher chances untuk US 500 ni buat low yang baru. Ini higher chances, chance dia untuk buat lower low yang baru adalah lebih tinggi. Low di sini dan dijangka akan membuat 3 lekuk ke bawah. Manakala untuk US 30, ini dijangka cuma akan test low di sini. Dalam 3 lekuk juga. Correction. Korektif, motif, korektif. Motif, korektif, motif, korektif, motif untuk membetulkan yang besar. Menjadikan keseluruhan struktur ini sebagai motif part of korektif. Tak apa. Tapi apa pun, di sini kita jumlah lekuk dia dijangka sama, iaitu 3 lekuk ke bawah. Okey. Pandangan ini akan bertukar sekiranya ini berlaku. Sekiranya ini berlaku. Faham tak? Sekiranya ini berlaku. Di mana US 500 break high semasa dia. Sekiranya break high semasa, itu akan menyebabkan struktur di sini boleh bertukar menjadi motif. Kalau setakat ini nak tukar jadi 5, senang je. Nak tukar jadi 5. Nak tukar jadi 3. Simple dia. Kalau 1 dalam edit wave, jangan percaya dengan 5 wave. 5 wave simple nak tukar jadi 3. 3 susah nak tukar jadi 5. Sebab dalam 3 tu, kalau dia nak jadi 5, kena ada separation dia dalam lekuk 3. Maksudnya dalam lekuk 3 kena ada motif. Tu payah nak buat. Struktur korektif, benda yang 5 lekuk senang nak tukar dia jadi 3. Benda yang 3 lekuk susah nak jadikan dia 5 lekuk. Tak apa, lekuk-lekuk pun tak apalah. Okey. Tapi sekiranya ini melakukan kiraan motif, kita akan lengkapkan the whole structure. Tak, sekarang ni Yus, yang kita nampak di sini adalah motif. Sini motif. Ini 3. Setakat ini. Ini 3. Kalau US 500 ni buat satu lagi high, gerakan dia sama. Tapi ada yang buat low dekat US 500 ni. Faham, Yus? Ini tak sama. Sekarang ni dia tak sama. Sekarang ni dia tak sama, faham tak? Struktur dia tak sama. Struktur di sini adalah struktur motif. Struktur di sini adalah struktur korektif. Ini 3. 1, 2, 3. Struktur di sini adalah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5. Faham? Kenaikan dia. Struktur di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kenaikan di sini 1, 2, 3.
Dia tak sama. Nampak? Disebabkan low ini. Disebabkan low ni. Tetapi sekiranya US 500 break high, ini akan menyebabkan struktur ini menjadi 5. Okey? Dan sekiranya itu berlaku, di sini akan extend. Sini akan extend sikit. Okey. Kenapa saya ceritakan benda ni? Sebab kalau ini berlaku, indeks boleh melengkapkan pembetulan. US 500 ni kita akan truncatekan dan lengkapkan C, A, B dan C. Sebab sini 5 . Kalau itu berlaku, ini akan buat macam ni. Kalau dia break high je, saya tunggu dia break high je. Saya tunggu dia break high. Kalau dia break high, ini akan jadi 5. Okey? Apa pun, kalau dia buat 5, sini akan buat correction 3. Ingat yang 3, Okey. Kenapa saya ceritakan benda ni? Mungkin ada yang tak faham dalam sesi Discord saya pagi tadi. Bila saya katakan ini adalah masa terbaik untuk membeli saham. Sekiranya itu berlaku. Bukannya beli dekat sini. Bukannya beli kat sini. Bukan. Saya faham bahawa kita sedang test 16 ini dah lengkap lonjakan sejak daripada ni dah ada 3. Ni kita dah boleh lengkapkan dalam 3 kumpulan harga. Ini kita boleh lengkapkan dalam 3 kumpulan harga. Okey? Tapi apa pun, sekiranya ada kenaikan, ini akan buat satu lagi penurunan 3 lekuk. Faham tak? Bukannya beli dekat sini. Ada yang mesej saya, boleh beli tak Apple sekarang ni bang? Tak. Dia akan test low di sini. Kalau tanya saya, Apple not something yang anda akan beli. Kalau ini buat ke bawah, ini akan menjadi flat yang tak cantik. Ini A, ini B, ini akan jadi 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4 dan 5. Dia akan jadi macam tu. Tak cantik. Ini tak cantik untuk nak trade ataupun nak beli. Mungkin something seperti Microsoft yang struktur dia lebih cantik. Di mana ini cuma akan buat test low di sini. Ini kita dapat buat 5. Faham tak? Apa-apa hal pun, kita tunggu kepada US 500. Sekiranya dia break high. Dia break high je. Dia break ini je. Ini kita dapat buat 5. Ini kita akan jadikan, US 500. Ini kita akan jadikan 5 lekuk. Kalau ini break high je. Dia break high je cukup. Kita akan ada 3 channel. Kita akan ada 3 channel. Ini menjadi motif. Boleh? Sekiranya itu berlaku, dan 3 lekuk. Yang pasti kita akan tunggu 3 lekuk yang besar. Sekiranya dia turun, dan seperti yang kita lukis sekarang. Faham? Sekiranya indeks ni turun ke bawah, boleh tak buy dekat sini? Ya. Tengok RSI dia dekat sini pun dia break.
Kenapa kita katakan bahawa struktur ini sekarang ni dah tamat. Ni dah tamat dalam 3. Sebab kalau anda lihat RSI di sini, B kepada C ni, B kepada C, ini dah break. Ini dah break. Menandakan bahawa struktur ini dah lengkap. Ini dah lengkap. Itu dah lengkap. Okey, tapi kalau dia naik satu lagi, berakhir dengan divergence, ini adalah 5 lekuk. Ini adalah 1, 2, 3. Sekarang ni, either ini adalah ke bawah ataupun buat 4. Kalau dia buat 4, naik satu lagi, ini 5. Faham? Kalau dia 5, then kita cuma buat 3 lekuk di sini. Kalau dia buat 3, then kita akan jatuh ke bawah. Itu yang semalam kita berada dekat borderline. Sama ada itu yang mana satu dia ikut sekarang ni. Ya? Kalau kita tengok saham-saham utama seperti Apple, kita ada yang riot dekat China tu kan. Tu dekat kilang Apple. Kita ada untuk Apple di mana kita jangkakan akan buat 3 lekuk. Ni Apple tetap di sini. Tak kisah dia buat high ke, buat apa ke, Apple tetap ada 3 lekuk ni. Itu untuk Apple. Ya, ingat untuk US 500 tadi, untuk US 500 tadi, kalau dah turun pun, kalau dia turun test sini saja pun 3 lekuk. Ya, exactly logo. Tetap 3 lekuk. Kalau dia buat high, 3 lekuk ke bawah. Jadi itu sama dengan jangkaan untuk Apple, di mana Apple akan buat 3 lekuk. Benda sama. Okey, masa ni the best time bukan untuk beli indeks bila itu berlaku nanti. Ya. Kalau nak beli 2 aset, sama ada saham, okey, 3 lekuk benda sama. 3 lekuk benda yang sama. 3 lekuk benda yang sama. Sama ada lekuk yang besar ataupun cuma correction kepada low di sini. Faham? Kalau Microsoft, kalau tanya saya, Microsoft ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Flat 1, 2 dan 3. Dia akan buat lower low kalau Microsoft. Ya? Bukannya maksud kita sekarang ni, maksud saya bila saya tunjukkan Fibo extension pagi tadi, di mana price, mana nak buang ni? Yep. Macam mana nak buang? Atas tu ada tab tau. Dia kacau. Okey. Oh, kena tarik macam ni. Baru dia hilang. A dan B. Okey. Kita berada dalam zone truncation. Lazimnya, kalau kita lihat A, B dan C. Siapa ingat apa saya sebut mengenai minggu lepas bila kita sebut mengenai zigzag? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2 dan 3. Lepas tu, kita ada break. Ini break. Ini break. 1 ni break. Macam mana kita tahu bahawa sini adalah A, sini adalah B. Anda buka weekly punya chart, anda nampak reset. A dan B. Kenapa kita tahu A dan B kat situ? Ini A, ini B. Nampak? Kalau tak nampak, saya tak tahulah. Faham? Jelas? Kapish? Itu adalah zigzag. A dan B. Nampak? RSI dia break channel. Okey. Now, kalau kita pergi kepada daily. Ingat apa saya sebut mengenai zigzag? 1, 2, 3, 4, 5. A. 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 1,
1, 2, 3, B. Okey. Lepas tu anda ada break. Break ini 5 lekuk. Break ini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Now, soalan kita adalah, sekarang ni ini tak lengkap 100%. Dia tak lengkap 100%. Dia tak sampai 100%. Kita ambil Fibo ni tak sampai 100%. Dan dia sedang test 618,764. Running flat tak dapat. B ni kena 85.4. Running flat B kena 85.4 paling kurang. Atau dalam buku 90% Fibo retracement. Tak dapat. Flat B dia kena jauh. Tempat reset tadi, B dia kena jauh. Ini tak dapat. Mana dapat flat jauh macam ni? Itu tak ada. Itu bukan. Okay, now. Tengok Sekarang ni, yang penting adalah lekuk ini. Kenapa kita katakan masih ke bawah? Disebabkan dia berakhir dengan divergence. Kalau dia berakhir dengan divergence, besar kemungkinan dia akan lengkap 345 untuk lengkapkan 100%. Satu, kita masih lukis ke bawah. Maksud saya bila saya tunjukkan 618764 pagi tadi adalah kita akan tunggu dekat 100%. Bukannya terus naik. Tak. Anda cuma buy dia, tak tunggu dekat 100% tu sekiranya dia break B. Faham tak? Daripada sini dia naik 1, 2, 3, 4, 5. Break ini. Then anda boleh cari peluang di sini. Faham? Ini bukan untuk trade dia. Ini something yang anda nak pegang jadi reta. Kalau anda tak ada ni, anda buka dekat MT5. Mula-mula belanjarlah dulu pakai demo. Kalau boleh, beli real stock. Kalau boleh lah. Kat XM, $10,000. Buka account. Beli real stock lah bagi saya. Anda tak pakai leverage, anda boleh beli satu unit. Mahal je bang, ni 200. Anda depo 200, anda beli saham harga 200. Faham? Dua setup dia, sama ada ini, itu sekiranya US 500 break high. Ataupun, seperti yang kita tunjukkan di bawah, tunggu dekat 100%. Anda tak beli dekat sini. Sini bukan tempat membeli dia. 3 lekuk di sini bukan tempat membeli dia. 3 lekuk tu mungkin cuma lekuk 2, 3, 4, 5. Lepas tu tunggu satu. Dia kena break B ni. Baru anda buy di sini. Faham? Okey. Setup yang sama. Wassalam Lokman. Setup serupa. Bukan beli dekat 3 sini. Bukan. Setup serupa dekat yen pair. Kita pilih satu. AUD JPY contohnya. Okay, AUD JPY. AUD JPY dekat time frame besar. Ini adalah 100% yang sama dengan Microsoft tadi. Yang sama dengan Microsoft tadi. Sekiranya anda cuma beli, sama ada kalau dia buat seperti yang kita lukis sekarang di sini, ataupun katalah dia truncated. Ingat area ni dia bounce daripada 618764. Maksudnya ini boleh jadi B. Ini boleh jadi C. Lepas tu ada 1, 2. Lepas tu dia naik ke atas. Macam mana kita nak buy kat situ kalau dia dah naik? Ini dekat daily chart sabar. Bukannya beli hari ni. Ni dia. Anda akan jangka sini akan buat 1, 2,
1-2. Faham tak? Anda kena tunggu dia break high B di sini 2, 3, 4, 5. Faham? Yes, Ustaz. Dan anda tunggu di pullback. Hanya jika US 500 break high. Kalau US 500 tak break high, dia turun ke bawah, ini buat ke atas, jangan beli. Ini anda beli di sini. Iaitu anda akan expect extension. 3. 1, 2 dan 3 dalam 3. Faham? Itu hanya jika US 500 break high. Hanya jika ini break high. Yes, betul. Kalau dia buat, sebab kita lukis apa yang high probability dia. Tapi, sekiranya US 500 ni buat 5 lekuk, dia tak pergi situ dah, Rosli. Dia tak pergi situ. Anda, apa next? Kalau dia tak turun, sebab kita membuat lonjakan daripada hedging area. Daripada 618, 764. Faham? Jangan terlepas kali ni, kan? Ingat tak? Ingat tak peristiwa kita 2 tahun lepas? Ingat tak peristiwa sini? Ingat tak Rosdi? Peristiwa di sini. Saya dapat satu ke? Semua cat truncated sekarang ni. Semua cat berada dalam bounce daripada area tu. Semua. Termasuk US dollar, termasuk apa semua. Memang haru biru market waktu ni. Okay, ingat tak peristiwa ni? Benda yang sama. Sekarang ni di sini. Faham tak? Ingat tak peristiwa ni? Okay. Kita akan lebih agresif sikit. Kita tak tunggu high. Dulu kita tunggu high di sini kan. Dia satu point dia miss. Satu. Ada depend kepada anda guna platform mana lah. Ada yang cukup, ada yang tak cukup. Satu je saya dapat masuk. Ini hampir nak sampai. Ni tak sampai 100%. Ni tak sampai. Sini ke? Mana dah? Dalam ni lah. Dalam ni kecil dia. Dalam ni. Bila dia break high, turun. Ni tak sampai. Dia terus pergi. Dapat bye-bye. Ini weekly chart. Dekat H1 dia. Kita cerita benda ni yang sama. Dulu, masa ni. Masa kat sini. Orang semua nak sell kan. Ingat tak orang cerita Wall Street nak tutup waktu ni? Waktu ni orang cerita Wall Street nak tutup. Ingat tak? Kita kat Malaysia lockdown kan. Kita apa nak buat? Kita nak beli. Sekali dia pergi tak balik-balik. Benda yang sama dekat sini ya. Benda yang sama. Tapi waktu ni anda tak beli di sini. Anda cuma buy, bukan buy US 30. US 30 structure dia lain. US 30 anda tak dapat tunggu high di sini. Anda kena tunggu high ini baru beli. Structure dia lain. Anda kena tunggu dia break ya. Dia leading. Dia kena tunggu break dan buat dia dah gerak dulu. Bila dia nak correction, dia akan correction besar. Faham tak? Leading, benda yang lead, US 30, FTSE, IBEX, dia orang ni leading. Dia orang ni lead. Dia orang dah jadi 5 lekuk. Dia orang dah ada, maksudnya lead, dia orang dah ada 5 lekuk. Yang US 500, US 100, apa lagi? Nikkei, JP 225 lah. Okey. Apa lain? Apa lain? Tu je lah kot. Yang ini masih 3 lekuk.
Dia masih 3 lekuk. Ada yang buat flat seperti apa yang buat flat JP225 antara itulah. Okey. Dia masih dalam dia masih lagging. Ini masih lag. Okey. Sekiranya yang lag ni, yang lagging ni, yang lambat tu, dia buat 5, dia tukar jadi 5, anda tak dapat GE. GE 40. Ni adalah GER 40. DEX. Okey. Ini semua lag. Dia 3. Kecuali GER 40 ni, dia adalah flat. Ini flat. Okey. Sebab struktur belakang dia adalah korektif. Satu, kita kena tandakan dia sebagai flat. Tak kisah. Apa pun, yang ini, 4 ni adalah lagging. Sekiranya yang lag ni jadi 5, kita akan tukar view. Di mana pasaran adalah amat-amat agresif. But, yang 5 ni, kena buat correction yang besar. Untuk supaya distribution, maksudnya, ratio pergerakan dia lebih kurang sama. Itu distribution system. Distribution system. Ini adalah untuk lagging, concurrent dan ni. Yang leading ni, yang lead ni, bila yang lagging dah mula ikut bertukar arah, ini akan bergerak agresif. Tapi bila dia buat correction, dia akan buat correction yang lebih besar berbanding dengan yang lagging ni. Yang lagging akan buat correction. Masa ni turun ke bawah, ini boleh naik buat lekuk 5. Menghabiskan 5, barulah dia buat ke bawah. Ini ratio yang ini akan lebih besar nanti. Contoh. Ingat tak FTSE? Mana FTSE kita? Ingat tak ni dulu? Dia dulu yang ni, tengok masa dia. Kita ambil dekat ni lah. Trading view. Ni FTSE. Okay. Ni FTSE Okey, ni FTSE. Ni US 500. Ni US 500 Okey. Okey, tempoh masa yang sama, di sini. Tempoh masa yang sama. Apabila US 500 ni mula jatuh, ini masih naik. In fact, dia buat higher high lagi. Dia masih naik. Apalah yang pula call ni. Okey. Ini correction jauh. Ini leading. Ini lag. Okey, dia jatuh awal. Dia lead dalam jatuh lah. Ini lead untuk naik. Ini lead naik. Ini lag. Masa jatuh, sini lag, sini lead. Basically, ini kuat. Tahu tak kenapa FTSE ni kuat semacam berbanding dengan yang lain? UK ekonomi tak bagus. Brexit lah, Perdana Menteri bertukar-tukar lah, Queen dia meninggal lah. Bola je dia menang, nasib baik kan. 3-0, maklum lah kan. Trent Alexander-Arnold dengan Henderson ada kat situ. Harap pemain lain pun nak join Liverpool sebenarnya. Tapi tak layak. Contoh kan. Okey. Ini lead, ini lag. Okey. Sekiranya kita ada breakout di sini. Ini dah mula buat 5 lekuk. Yang lead ni, dia tak akan terlalu laju. Faham? Dan bila dia membuat pembetulan dia akan jadi lebih besar. Ataupun dia lebih sideway. Untuk bagi peluang yang lain ni catch up. Faham?
konsep dia anda bayangkan macam adik-beradik lah. Dia akan jalan sama. Okey, yang ni pandai sikit. Yang ni dia kurang bijak sikit. Tapi apa-apa hal pun yang macam kat sekolah lah. Cikgu tak dapat nak teruskan silibus lebih tinggi sebabnya yang ada lagi yang macam mana? Macam saya. Ada banyak lagi yang saya nak kongsikan benda-benda macam ni, tapi saya faham ada orang yang baru ikut. Jadi saya tak dapat nak masuk terlalu dalam. Kalau tak, yang baru masuk, apa benda Zul cerita ni? Kan? Saya terangkan konsep distribution ni secara asas dahulu. Ada lagi benda dia. Okey. Ini sama instrumen. Jadi ini akan kena, dia tak dapat nak terlalu laju. Dan bila correction di sini berlaku, dia akan buat yang lebih besar. Maksudnya, apabila ini break high, dan sini buat 5, sini buat correction, sini buat correction. Correction ini, ratio dia lebih tinggi berbanding dengan ratio yang US 500 kalau dia setakat test low ini. Katalah. Faham tak? Ataupun US 500 ni tak buat 5, dia tak buat 5, dia buat 3. 1, seperti yang kita tandakan. 1, 2, 3. Ini leading. Ini cuma akan buat test low ini. 3 lekuk. Sebab ini lemah, ini kuat. Faham tak? Tapi bila kuat dan masuk benda yang menyebabkan dia lagi kuat, basically macam ni. Pelabur nak membeli dia, dia dah mahal. Pelabur akan mula mencari benda yang lebih murah. Faham tak? Dia dah pergi. Dia dah pergi. Simple. Jalan cerita simple. Benda yang sama. Pelabur akan, ni dah mahal. Apa lagi aku boleh shopping untuk beli yang murah? Kalau dia naik, kalau dia naik macam ni. Faham tak? Ini konsep distribution system untuk ratio kepada structure. Nantilah, kita belum sentuh lagi bab ni. Dan dengan mendalam, belum. Faham Ustaz? Benda dia sebenarnya benda logik je. Benda logik. Benda logik. Boleh? Tak boleh? Sekarang ni apa nak trade? Itu yang jawab persoalan yang penting. Okey. Anda tunggulah. Kalau tanya saya, I will be on the side. Whatever position yang ada, manage. Jika ini buat 5, dan anda tunggu set up yang tu tadi. Tapi kalau tak, then ini akan ke bawah. Kalau ini ke atas, 5, dan anda buka yen pair. Faham? Sini akan buat 3. Against low di sini. Tapi boleh tak buy dia? Tak. Buy kepada yen pair ataupun individual stock. Buy kepada yen pair ataupun individual stock. Buy kepada benda-benda seperti kepada saham tadi lah. Ataupun kepada yen pair. Anda cuma buy untuk US 500 ni sekiranya high di sini break. Katalah ini buat 5 kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 contoh. Turun. Dia tak payah break high ni. Break high ini saja dah cukup. Maksud saya macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Katalah dia buat ni. Turun ni. Dia kena break ini. Turun ni baru anda boleh break.
Anda boleh buy. Sebaliknya US 30 tak. US 30 anda kena tunggu dia break higher high. Dia akan buat pembetulan yang lebih besar. Anda kena tunggu sebab ini tak. Ini bukan dia punya ni. Ini dia punya high. Dia kena buat yang lebih besar. Barulah anda beli. Kalau dia break high. Okay. Kunci dia adalah US 500 kan ni. Kalau dia break high. Kalau tak, then seperti yang kita lukis. Kenapa higher chances untuk dia ke bawah? Kita dah ada reset untuk structure ini. Ni dah reset. Ni dah break. Full. Dia high. Ada divergence. Ini 5 lekuk. Dan kita tukar cerita. Sekarang ni, apa nak trade? Tak ada. Ini boleh ke atas, ini boleh ke bawah. Sekiranya dia ke bawah, dan seperti yang kita jangkakan, iaitu yen pair, termasuklah UJ dan apa-apa ni ke bawah. EJ ke bawah. Ini akan buat lantunan dulu. Ke bawah. Ya, sebab kita menjangkakan kelemahan US dollar. Ni kena berlaku. Baru ke bawah. GJ pun sama. Sama ada ni 5 or whatever lah. Dia kena buat ini dulu, baru ke bawah. Ini adalah kelemahan US dollar. UJ ke bawah, GU ke atas. UJ ke bawah, GU ke atas. Itulah benda ni. Untuk shorter term. Dah print tak benda ni? Okey. Ni sama ada 2 ni. Itu yang B tadi. Ini Okey, next. AUDJPY pun sama. Yang ideal dia adalah yang higher probability sekarang ni yang kita lukiskan. But second alternatif dia adalah yang tadi tu. Yang tadi tu berlaku US 500 break dan buat 5. Dan kita tak akan buat low ni. Ni dah tak ada dah. Kita bounce daripada 618764. Anda kena tunggu dia break high ini. Turun ke bawah, kita buy di sini. Faham? Ini kan jadi 1212. Kita buy di situ. Dia kena break Dia kena break high ni. Cat JPY pun sama. Benda serupa. Ini anda boleh tunggu cuma dia buat 5 je. 1, 2, 3 and buy di sini. Tak payah tunggu dia break. Ataupun naik daripada sekarang. Sini 3, sini 4, ini 5. Kalau ini berlaku, then US 500 buat high. Faham? Seperti saya nyatakan, ini boleh lengkap. Sekiranya US dollar terus naik ke atas, tak ada perubahan. Kalau US dollar naik ke atas, tak ada perubahan. Indeks akan ke bawah. US dollar pecut ke bawah, sama juga. Indeks adalah ke bawah. Sebab UJ jatuh ke bawah.
Jadi faktor dia sekali bukan US dollar. Sekarang. Ya. Kalau ini berlaku, ini negatif. Kalau ini berlaku, ini adalah positif. Dua-dua melemahkan. Negatif, ini adalah UJ ke bawah. Yang ini pula adalah dolar kuat, interest rate. Dua-dua melemahkan, bukan faktor indeks, bukan faktor dolar indeks. Euro US dollar pun sama. Jumlah lekuk dia cukup untuk saya genapkan tak ada extension. Kenapa kita masih lukis macam tu adalah disebabkan oleh ZN. Ini sebab dia. Anda tahu pasaran tengah banyak melihat kepada Fed punya jangkaan kadar polisi. Jadi ni basically bond 10 years lah. Interest rate pasaran dah lebih kurang. Bahasa simple dia. Dia tak semudah tu tapi lebih kurang lah. Okey. EU pun sama. Kalau ini ke bawah, US dollar kembali kuat. Dan indeks seperti yang kita jangkakan. Yen pair ke bawah. Ni tak ada. Ni boleh ke atas satu lagi ataupun dah lengkap. AUD US dollar sama ada ke atas ataupun dah lengkap. Okey. NZD pun sama. Ini saya boleh tukar jadi 5. Tukar color je. 5 kat sini. Lepas tu turun bawah. Dari semalam saya cerita benda tu kan. Sama juga dengan gold ni. Kita sama. Structure dia dua ni sama. NZD, AUD dan gold sama. Nampak? Chart dia dekat sama. Macam tak tukar. Cumanya ini ada high. Ini tak ada high. Okay, tukar ke AUD. Okay. Nah, sama tak? Sama tak? Ni gold. Ni AUD. Lebih kurang kan? Sekarang. Sekarang. Yang sekarang. Faham? Jadi kalau US dollar kuat, ini ke bawah. US dollar kuat, ini ke bawah. US dollar lemah, ini ke atas. Ini ke atas. Sama je. Kita dekat tempat tu, arah dia tak nampak. Okey? Silver pun sama. Yang lain-lain semua sama. Okey, lain-lain saya tak ada apa-apa nak tambah. Tak ada apa-apa perubahan di chart. Adalah few sikit-sikit kecil-kecil. Dan juga kepada GA dan GN. Dan GN. Tak ada perubahan. Ni mungkin kita habiskan 2 kat sini. Tu je. Ni A, B, C. Macam tu je. Okey, kita break dahulu. Kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita rangkumkan dah Basically yang menjadi perhatian kita untuk semasa adalah US 500 Ada 2 view. Yang pertama adalah view utama kita di mana kita menjangkakan bahawa US 500 akan membuat 3 lekuk ke bawah 3 lekuk ke bawah dan ini adalah disebabkan oleh US dollar. Faham? Okay, positif US dollar. Okay. View kita yang kedua adalah sekiranya US 500 break dan buat 5 kat sini. Dan kita akan ada 1, 2, 3 dan anda tunggu benda ni. Break high di sini
Dan anda akan tunggu correction 3 lekuk. 1, 2 dan 3 untuk melengkapkan struktur di sini. Nampak dua tempat kita tunggu dia? Tengah-tengah ni jangan trade dia. Tengah-tengah ni jangan trade dia. Okey, tengah-tengah ni anda trade benda lain. Kalau dia buat view kita yang pertama, view 1, anda trade apa? Trade US dollar. Okey. Kalau dia buat view kita yang kedua, di mana sini berlaku ada 5, dan anda start untuk kumpul yen pair. Dan anda mula trade index apabila dia buat high daripada Ogos punya high ni break. Di sini anda mula mengumpul indeks. Faham apa plan kita? Atirah, boleh Atirah? Faham logik di sebalik dia? Kenapa kita pilih instrumen yang tertentu kat situ? Boleh? Nampak logik dia kan? Kenapa kita pilih kumpulan instrumen tu? Kenapa kita tunggu set up yang macam mana? Okey, syarat untuk yang merah ni adalah dia kena buat 5, satu high lagi. Kalau dia tak berjaya buat high, dan kita akan ada turning point dan kita melanjutkan ke bawah. Di mana US dollar akan mencapai satu zon rintangan dan melakukan pergerakan ke bawah. Nampak ke ni? All the logic behind the trade plan. Apa plan kita? Kita cuma tunggu set up technical untuk nak masuk. Ustaz Jebeng. Mana Ustaz Jebeng? Ustaz Jebeng dia punya tulis. Pensel pun habis ink. Apa dia tulis saya pun tak tahu. Pensel habis ink. Bayangkan dah macam mana pensel habis ink. Semua benda dia tulis. Tak tahu dia tulis apa. Okey. Faham plan kita? Semasa kita perlukan lebih banyak data. Faham logik dia? Kecuali anda trade intraday, mana-mana yang technical setup, anda tak peduli. Anda intraday dan scalping adalah technical. Dia tak ada dynamic lah, tapi anda apply kan benda ni kat lower time frame. Saya tak dapat nak pergi terlalu kecil. Jangan terlepas. Yang ini, kalau ini berlaku, ini sama yang macam kat sini. Dia pergi. Saya ingat masa tu nak buat webinar pun tak ada mood. Masa kat sini kan, nak buat webinar pun tak ada mood. Bitcoin, yes. Kalau ini, Bitcoin cuma akan menyusul di sini. Lama lagi Bitcoin. Bitcoin aset kumpulan dia lain. Bitcoin lama lagi. Bitcoin masih yang ini. Dia akan lengkapkan 100%. Bitcoin. Ni H1. Ni masih correction. Masa tu nak buat, ini masih 3 lekuk. Kan? Ni buat high pun dia buat, ni masih 3 lekuk. 3 kumpulan. Kecuali dia buat macam ni. Barulah kita jeling Bitcoin. Masa tu baru kita jeling Bitcoin. Masa ni, jangan. Masa ni masih 3. Masa ni kumpulan dia naik ke atas masih 3. Nampak? Bang, tapi boleh bang. Dia pandai lah pula. Sehari 3 kali webinar. Fras. Tunggu. Dia tak balik. Miss satu point. Dia kalau dia nak miss jauh tak apa sekali. Dia miss 1
poin. Macam ada miss 1 pip. Macam 1 pip je lagi. Tengok kenapa tak trigger ni 1 poin. Dah masukkan spread tu. Hai. Masalahnya kalau dia pergi sikit-sikit tak apa, dia pergi terus. Dia dapat bye-bye. EJ je kita dapat waktu tu kan. EJ je dapat full swing. Adalah lain-lain kan. Okey. Boleh? Faham apa trend? Ni something yang anda masuk, pegang, dan kita akan letakkan dalam portfolio jangka panjang kan. Swing lama. Okey. Yang jadi ni adalah siapa yang minta Bitcoin punya chat pagi tadi. Ni. Minta dekat grup. Kalau minta dekat grup, saya updatekan dekat chatback. Lupa dah update chatback untuk Bitcoin. Semua ada chat dia update. Cuma saya tak lupa nak upload. Okay, Bitcoin. Kalau RN Elliot pun dia miss. Kalau RN Elliot pun dia miss kan. A, B dan C. Kalau RN Elliot pun dia miss. Okey, kita masuk kepada topik kita. Tu cakapan kita lah. Okey. Now. Semalam kita sempat masuk kat ujung. Kita bercerita mengenai melihat trading ni sebagai perniagaan online. Okey. Semalam kita dah sentuh benda tu. Melihat trading ni sebagai satu perniagaan online. The thing is, nyatakan kepada saya, apakah sebab-sebab utama kegagalan apa sebab utama kegagalan seorang pedagang, seorang trader? Nombor 1. Apa sebab-sebab utama? Saya bagi a few lah. Yang pertama adalah metodologi dia. Sistem dia tak ada. Metodologi. Method lah, kaedah, sistem. Fibo modern 100 dari 99. Oh. Keluar nombor Fibo. 100 pun bukan Fibo. 101 tu Fibo. 100 tu bukan nombor Fibo. Nombor-nombor Fibo adalah 1, 1, 3, 5 dan seterusnya. Tambah. 100 bukan nombor Fibo. Okey, metodologi. Dia tak ada metod. Ini yang pertama. Saya bagi yang kedua lah. Ada metod tapi buat mistake. Mistake dalam metodologi dia. Mistake dalam metodologi ini banyak. Majoriti orang buat benda ni. Majoriti trader buat mistake dalam trading. Dalam trading, anda kena SL, anda kena TP, bukannya anda bagus atau tak bagus trade. Bukannya bagus tak bagus sistem tu. Sebab SL dan TP adalah sebahagian daripada metodologi ataupun sistem dagangan anda. Dia mistake bila dia tak ikut method. Masalah ramai dalam trading adalah dia ada teknik. Contoh yang paling simple lah, kita cerita pasal candlestick. Okay, price gerak. Price gerak. Dan dia ni nak sell. Sebab price menghampiri satu kawasan resisten. Okay. Price menghampiri satu kawasan zone resisten. Lepas tu price masuk. Dan dia gunakan candlestick. Okay, dia gunakan candlestick. Dan dia tunggu satu engulfing. Okay, ni adalah yang hijau. Ni yang hijau. Okay. Lepas tu
dia tunggu yang merah. Dia tunggu engulfing. Okey, engulfing berlaku. Okey. Dalam method dia, mungkin kaedah satu untuk entry. Kaedah satu untuk entry, bila CS pattern lengkap. Maksudnya, bila ini habis, bila tutup candle ni, kita mula candle baru, enter at market. Okay, ini kaedah yang pertama. Kaedah kedua, dia tunggu 50% retracement untuk letak limit order. Okay. Dua cara entry dekat situlah. Ataupun kaedah yang ketiga cara entry untuk candlestick adalah certain number of pip. Lazimnya 10 pip. Price turun ke bawah. Kalau dia nak sell, dia guna stop order. Kan? 3 cara entry. Yang pertama, at market bila candle close. Yang kedua, 50% retracement of engulfing candle. Nombor 3 adalah 10 pip stop order. Price tu turun 10 pip lah. 3 teknik. 3 teknik entry untuk candlestick. Saya cerita candlestick lah . Sama juga benda yang dekat Fibo 100% tu. Okay, now. Katalah, semasa candle ni nak complete, 5 minit sebelum candle tu complete. 5 minit sebelum, anda tunggu, katalah sekarang ni pukul 3 petang. Okey, 3 petang. 2.55. 5 minit sebelum. 2.55. Candle ni complete 3 petang. Okey. Pada pukul 3, pada pukul 2.59, 50 saat, phone anda bunyi. Ataupun ayam yang anda sedang goreng, kucing curi. Okey. Nombor 1 ni dah out. Faham? Yang nombor 1 ni anda kena tenung. Dah tenung baru nak tekan, phone bunyi. Ya. Lepas tu, ya, tengok balik. Alamak, dah jalan. Kalau alamak dah jalan tu, sama ada dia turun ke bawah ataupun dia float lagi, adakah anda masuk tak dalam market? Soalan saya. Sedangkan teknik anda, ngam-ngam waktu dia close, anda masuk at market. Itu nombor 1. Nombor 2 adalah 50% retracement. Close, 50% retracement anda letakkan limit order. Ni limit order. Nombor 3 adalah stop order. Close, anda letakkan stop order. Okey. Saya nak jelaskan kenapa kaedah nombor 1 ni amat-amat susah bagi majority trader nak buat. Kebanyakannya. Sebab kita trade di rumah ataupun bukan dekat office. Bukan tempat anda trading. Sebab apa nombor 1 tu payah nak buat. Dan di situlah berlakunya mistake. Maksudnya anda tak ikut sistem sendiri. Yang nombor 1 tu. Sebab itu saya tak akan galakkan, saya tak akan sokong untuk saya lah. Mungkin ada orang lain cara dia. Untuk masuk at market. Nombor 1 saya daripada benda-benda ni tadi adalah penetapan exit. Sebab bila anda masuk order at market, bilanya kita nak kira stop loss, TP, mungkin waktu tiba-tiba ada entak sikit jatuh ke bawah sikit lagi.
Anda nak kira stop loss. Sebab itu nombor 1 ni, kalau anda nak guna position sizing model, tak dapat. Tak dapat. Anda guna position sizing model. Position sizing model basically adalah nak tahu berapa dolar nak letak untuk setiap trade. Masalahnya bila anda gunakan fix, maksudnya semua order stop loss 20 pip, 30 pip. TP adalah 60 pip, 100 pip. Itu daripada 10 trader yang saya jumpa, 8 orang guna kaedah tu. Ataupun lagi haru, dia tak ada. Stop loss tak ada, TP tak ada, open stop loss, open TP. Dia tunggu depan chart. Tidur tak lena, mimpi ngeri. Kadang-kadang ada senyum. Itu kadang-kadang. Itu sama dengan tak ada metod. Tak ada metodologi. Kalau tak ada SL, tak ada TP, tak ada metod. Lepas tu, bang, tak ada stop loss, tak boleh trade lah. Saya simple je. Orang kata tak ada stop loss, tak ada. Saya punya cara memang tak ada stop loss, bang. Bagus. Jangan belajar lagi dah. Ambil cara kau. Saya macam tu ke? Nak kira penggunaan margin macam mana? Lepas tu semua entry dia guna satu lot. Stop loss ni. EJ dengan gold tak sama. Tak payah cerita lain lah. EJ dengan gold tak sama. Satu lot dia. Kan? Sebab itu kaedah nombor 1 tu, enter at market, bukan untuk kita. Jangan pakai ini. Seriously. Bagus sikit, lebih sesuai limit order ataupun stop order. So, anda boleh kira dia punya exit point. Masa nak letak order tu, anda boleh kira siap stop loss dengan TP. Faham tak? Anda dah boleh kira siap. 10 pip bawah. Okey, anda tahu berapa stop loss dia. Kalau anda kata, okey, bila dia naik balik membatalkan ni, plan ni dah silap. Okey. Kalau itu cara anda. Ni contoh lah. Ada metod tak ikut. Ada metodologi ataupun ni memang tak ada. Dia buka chart, tekan. Sifu kata apa? Buy. Sifu apa kata sell. Mari kita keluar. Alhamdulillah, profit berjemaah. Keluar. Nombor 2, ada metod tak ikut. Ataupun metod tu tak sesuai kepada kita. Saya tak katakan semua orang tak boleh guna untuk market. Tetapi tak ramai orang yang boleh pakai. Sebab long run dia, untuk nak ikut position sizing model, mustahil. Long run dia, terutamanya bagi mereka yang intraday. Lagi scalper, kan? Macam mana nak set stop loss bila kita scalping? Boleh. Anda kira lah awal. Kan? Ni yang masuk sampai 600 position, tekan hijau. Saya tengok kat TikTok pun sakit mata tengok. Kat mana dia punya candlestick tak nampak. Chart dia tak nampak lah. Order saja. Hijau. Line. Tak nampak. Mana dia punya, mana chart dia tak nampak. Dia punya layer tu tak nampak dah. Dan tiba-tiba live to end. Fahamlah kalau tiba-tiba live to end kan. 2-3 minggu kemudian muncul balik. Maaf, kesilapan. Saya ada masalah dengan internet. Aduh, macam-macam. Meriah. Dunia kita ni meriah. Saya tak tahu siapa tu. Saya tak tahu. Dia punya layer tu, cat tak nampak. Macam mana nak tengok? Kena buka cat. Kita pun interested nak tengok kan. Macam mana Sifu ni trade kan? Dia master ni trade kan? Lepas 2-3 jam dia masuk, naik lagi, dia sell, naik lagi, sell lagi. Sell lagi, tambah lagi. Tak apa, kita top up tengah malam call LD. Full margin. Full margin. Kan? Orang ikut live makin lama makin kurang. Mula-mula beribu pun. Lepas tu kurang. Saya last 2-3 orang. Lepas tu dia leave. Lepas tu end.
Tergantung macam tu. Tak ada bunyi lah. Skrin tak ada. Macam ni. Jangan ego dengan market. Kita dalam trading ni, anda tak ada lawan orang. Anda lawan diri anda je. Anda tak ada lawan market. Kita tak dapat lawan market pun. Itu je. Tiba-tiba end life. Aduh. Macam-macam. Okey. Faham kenapa saya katakan yang nombor satu ni sikit nak mustahil untuk trader retail. Sikit nak mustahil. Anda tak dapat nak kira. Tak dapat nak kira. Lagi layer. Tak payah layer satu cukup apa layer. Kecuali anda memang mengikut satu teknik lah. Ada banyak teknik. Contohnya macam kondo. Itu adalah teknik daripada option. Anda guna put and call punya ni untuk cover position. Tapi itu lebih kepada option. Boleh apply some of the concept dalam option trading, dalam trading currency ke saham ke kan. Contoh yang lain adalah ada yang pergi triangular. Tahu tak dia buat triangular? Dia buat triangular arbitration. Sebab dekat broker ni anda tak boleh, contoh dekat XM, anda boleh buy dengan sell EJ dalam akaun yang sama. Hedging lah. Tapi anda tak boleh hedge dalam dua akaun yang berbeza. Faham? Akaun satu anda buy. Akaun dua anda sell. Lepas tu dia hedge lah. dia tak ke mana. Dia lock position. Alah, kalau cerita benda-benda macam ni anda tak pernah buat. Saya dah pernah buat bertahun-tahun. Dulu dah pernah buat. Okey, ni triangular arbitration ni, katalah UJ kan. Dia nak lock. UJ ni anda trade salah satu pair dia. EJ dengan EU. Kan? Jadi anda common denomination dia adalah euro. Dan dia boleh masukkan satu lagi dekat situ iaitu betul lah ni, EJ dengan EU. Dan common denomination dia adalah euro kat situ. Yang lain kat sini adalah euro. Untung sih entah. Lock aja. Si pergi sini. Okey. Dia melihat kepada UJ ni naik. Dan dia nampak UJ naik disebabkan oleh US dollar kuat. Katalah dia kata US dollar yang kuat. Saham tak pergi ke mana. Okey. Entah. Kalau tanya saya, dia tak. Tapi ada banyak teknik lain. Bukannya kepada maksud loko kat situ adalah inefficiency of pricing. Contohnya EJ ni adalah UJ darab dengan EU. Jadi ada masanya kita ada movement dulu-dulu. Sekarang ni dah tak. Sebab lebih efficient price. Maksudnya EJ ni adalah UJ darab dengan EU. Okey, anda akan dapat EJ. Jadi ada dulu-dulu ada masanya UJ ni dah jalan. Katalah ini jalan naik ke atas. EU. Betul lah. Dan pada masa yang sama, kita dapati untuk euro US dollar ni tak ke mana. Dan bila kita darab dia tak dapat EJ. Dulu-dulu ada masanya, tapi dia amat-amat kecil. Dan anda tak dapat nak trade manual guna benda ni. Dulu ada yang menggunakan EA, ada yang menggunakan black box untuk tangkap triangular arbitration. Dulu-dulu. Zaman sekarang ni, saya tak nampak dah benda tu. Dulu-dulu boleh. Kalau anda ada source, price direct. Tapi kalau anda macam sekarang ni, anda dapat price dari broker, masuk dalam anda punya EA,
Lepas tu masuk balik broker punya platform, tak ada. Okey, tapi ada cara untuk locking dia, untuk lock dan ini lebih kepada anda gunakan crosses. Common denominator dia euro, anda tengok kepada euro AUD dan juga kepada euro GBP. Ini lebih kepada US dollar. Tak apa. Kalau anda ambil matematik dia, siapa yang rajin nak kira-kira, nak cipta-cipta benda-benda ni boleh cari. Ni lebih kepada US dollar. Kalau US dollar kuat, idea dia euro GBP akan ke bawah, euro AUD akan ke atas, US dollar. Common denominator dia bila kat sini. Sini tadi dah euro. Dan kita akan lihat kepada US dollar punya move. Ada yang buat EA untuk benda ni. Saya dah buat benda-benda ni dulu. Dulu lah. Tahun 2008, 2007 dulu. Zaman sekarang scam dan broker lebih efficient price. Apa tu? Dan broker bukan. Sebab basically sekarang ni price lebih server lebih efficient. Berlaku inefficiency price tu sebab daripada harga yang diterima dekat platform. Sama ada latency ke untuk EJ kan. Tu yang dia jadi inefficient. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni dah internet dah laju. Dulu ada lah. Dulu yang pakai tick tu. Ini untuk tick chart. Tapi yang ini tadi, I saw the one quite good. Dia punya ni. Siapa yang rajin kira matematik, anda buat kira pricing dia dan anda akan nampak apa saya ceritakan. Kalau siapa yang rajin matematik, yang nak tanya saya macam mana nak buat, entah. Tak, saya tahu nak buat dia, tapi tak ada masa nak buat benda ni. Faham? Ni common denominator. Ini tadi euro. Jadi dia dah neutralize. Sekarang ni kita nak tengok euro kepada US dollar pula. Jadi anda akan trade yang bigger spread euro GBP dan euro AUD. Common denominator sini adalah US dollar. Anda akan lockkan dia. Pelik kan? Tengok UJ, EJ dan tengok euro. Last anda trade euro AUD, euro GBP. Process. Ada banyak lah. Euro NZD, Euro Chef, benda-benda kat situ. Euro CAD. Ni lebih pada US dollar. Tak apa. Euro JPY pun boleh masuk dalam ni. Okay. The thing is, ini adalah apa yang dalam sistem lah. Nombor 3 yang lazim dibuat oleh trader adalah expectation yang tak masuk akal. Tak masuk akal lah. Benda yang tak logik. Dengar, the moment anda dengar, benda tu wow. Saya ada satu grup WhatsApp ni. Saya dalam program Musia. Siapa tahu program Musia? Musia 11. Terakhir untuk twinning program di antara ITM dengan MARA dengan satu konsortium US punya konsortium dekat Midwest, dekat US. Jadi dalam tu adalah diorang ni sembang, ceritalah macam mana zaman ni dah banyak mechanization, banyak modern. Dalam tu perbincangan diorang dalam tu agak ilmiah, grup reunion lah. Dan seorang ni tiba-tiba lah cerita, tak lama lagi kan kita boleh set robot untuk kita trading forex. I want 10% a day. Saya jarang menyampuk dalam tu. Saya rajin baca. So, perbincangan dia orang kadang-kadang kita tengok, kita dapat something. Saya suka
suka yang grup macam ni. Dia berbincang ilmiah. Adalah bergurau-gurau tapi lebih ilmiah. Kita baca, kita dapat something. Tiba-tiba seorang ni lah, dia sebut, oh, kalau macam tu bolehlah nanti kita set kan. Hey Siri, set my Forex robot. One day I want 10%. Saya bagilah dekat dia 10%. Kalau kita boleh buat satu hari 10%, kita mula modal 1,000, setiap hari dapat 10%. Tak lama lagi, setakat Pulau Pinang tu murah. Bagi setahun je. Pulau Pinang murah. Berapa harga Pulau Pinang? Nampak Pulau Pangkor. Berapa satu? Bukan nak beli rumah, dia nak beli pulau. Okey. Jadi apa expectation yang rasional? Ingat, anda pergi kat website XM tu, anda tengok berapa ramai trader gagal. We are talking around constantly di antara 70 ke 80%. Another 10%, 20% mungkin buat duit ataupun break even. Okay. In other words, majority orang gagal. Majority gagal. Umpan sampai kumpau. Majority orang gagal. Apa yang anda... Ini saya, kalau saya dapat ulang balik dan saya kenal balik trading, ya, saya akan buat benda ni. Tahun pertama, saya cuba untuk tak lost duit dahulu. Faham? Kalau tahun pertama anda lost duit, berhenti dulu trade. Berhenti dulu. Buat dekat demo dulu. Jangan pakai duit betul dulu. Apa pun orang cerita, apa ni tak ada feel lah pakai duit demo-demo. Jangan. Kalau anda baru trade, kalau boleh lah, saya dengar benda ni mula-mula saya trading dahulu. Kan? Saya bernasib baik. Saya akui, saya bernasib baik. Sebab tahun pertama, saya trade tahun 97 mula-mula. Saya balik dari belajar, yang Musia program tu lah. Balik tahun pertama, market bullish. Saham. Masuk pagi, petang keluar. Cerita kaya saja. Tapi waktu tu, market bullish. 97 awal tahun. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ni. Bukan sembang kari. Dah tengok KLCI pada waktu tu. Ada tak KLCI? 97. Apa benda saya buka ni? KLCI, KLSE. 97. Sampai tak cek kita? 97. Waktu ni. Waktu ni, last ni. Dah last ni. Waktu ni. Waktu ni. Saya balik waktu ni. Awal-awal tu. Waktu ni, market naik. Cantik. Waktu ni monthly chart. Anda tengok apa kecil sangat. Lah, 97. Saya masuk. Dan selepas tu saya ambil kursus nak jadi remiser. Waktu saya lulus tu, ni jatuh. Habis. Tak guna. Tak ada orang nak jadi remiser. Waktu ni, mula-mula ni semua orang nak jadi remiser. Waktu tu, Perdana Menteri kita sekarang ni merupakan Menteri Kewangan pada waktu tu. 98, 97. Macam tu lah waktu tu. Waktu tu 3 bulan yang tu adalah yang cantik. 97 Januari sampailah 3 bulan pertama tu dahsyat saja. Lepas tu market. Yang cerita Thailand tu, Soros tu kan. Habis. Market kita hancur. Okay. The thing is, saya akui waktu tu saya bernasib baik. Masuk market semua dan apa juga masuk semua buat duit. Waktu tu. Kan? Dia waktu tu siapa yang tahu kontra account kan? Ada second bot waktu tu kan. Mana ada second bot sekarang ni?
Dulu. Tu waktu dulu. Lepas tu, saya keluarkan duit sebab beli rumah. Apa itu dia? Pasal BNM loss. 97 belum. Saya belajar LPF 99. Apa isu dia? Pasal BNM loss. Tak dapat saya nak komen. Apa? Itu contoh pengurusan yang tak ada lah. Waktu tu siapa yang dekat Sarawak ni tahulah apa bangunan Wisma Mahmud waktu tu. Duduk kat situ kita tenung je. Mana ada cat-cat waktu tu? Kita tak ada cat. Tak faham cat. 97 tu tak ada cat. 97 mula-mula lah. Bulan pertama tu tak pernah tengok cat. Mana ada cat? Kita buka newspaper, tengok yang newspaper tengah-tengah tu. Lepas tu tengoklah crawler. Tengok ticker. Faham? Tengok ticker, lepas tu call kawan. Kan? Kau kerja mana? Saham syarikat ni bagus tak? Syarikat tu strong. Kan? Waktu tu, mana ada? Kalau anda nak guna internet waktu tu, ada siapa-siapa 97 dah pakai internet. Phone ada. Phone saya Motorola BX. Siapa ingat Motorola BX? Kan? Kalau ambil kertas timah tu, kertas chewing gum, kertas rokok tu, pasang dekat antena dia kat mana kan? Dia boleh dengar orang lain bercakap tau. Boleh dengar orang lain bercakap. Dia jadi receiver. Orang kawasan-kawasan tu kan, dia bercakap, kita boleh dengar dia cakap. Macam mana waktu tu? Orang sembang kan, girlfriend, boyfriend, kita pun dengar. Ngeri, tengah-tengah malam dengar macam-macam. Gaduh lah, apalah, seronok. Waktu tu, orang call kita bayar. Dia bayar, kita pun bayar. Kalau tak, siapa ingat waktu tu? Kan? Waktu tu, phone bill, 200-300, biasa. Kalau ada girlfriend, habis. 1,200. Siapa ada tu tokek balak. Waktu tu, orang call kita, anda angkat, anda bayar tau. Dia bayar, anda pun bayar. Dulu. Kalau siapa pakai prepaid, saya tak pakai prepaid. Saya pakai bil. Tapi kalau prepaid, anda nampak prepaid turun 20 sen. Alah, ada call, angkat. Kan? Phone rumah, kalau call, mahal. Kan? Dulu. Betul tak? Lepas kalau tengok nombor dia pun tulisan merah. Motorola. Lepas tu kita ada apa? Motorola yang flip apa tak ingat dah. StarTech kan waktu tu kan. Kalau pakai StarTech phone tak ada bawah 1,000 kan. 3,000, 4,000 atur lain. Atur lain sikit. Dulu mana per minit? Dia per blok 20 saat. Mana ada call per minit? Per blok. Kalau nak tahu. Mana ada? Kita ingat dia 1 minit. Mana ada? Antena ada lampu-lampu. Lepas boleh tukar lampu-lampu kata. Habis bateri. Bateri, kita jangan bawa bateri tau. Satu bateri halus. Satu bateri besar. Betul tak? Hari-hari charging bateri saja kerja. Dulu apa kita cerita benda tu kan? Tu dulu. Kita cerita benda tu pasal apa kan? Maksud saya, pager. Pakai pager. Pakai pager. Apa nak kena call nombor pager, saya pun dah lupa dah. Ada pager. Saya pun pernah pakai pager waktu kerja TV dulu kan. Sampai tahun 2000, saya masih pakai pager tau. Company bagi. Kena pakai pager. Just in case apa-apa kan. Dalam seumur hidup saya, 3 kali je pager tu berguna. Lain tak ada sebab dah orang dah call. Kita cerita benda tu kenapa sebab info kita tak ada. Waktu tu trading, mana ada chart? Mana ada chart? Kita tengok chart besok. Itu pun tengok dekat newspaper. Sebab zaman tu, saya lah
Kalau nak ada cat, anda kena bayar. Faham tak? 97? Yes. Mana ada cat? Kita tengok cat yang dekat newspaper. Buka dekat Borneo Post, buka dekat Utusan Malaysia, Berita Harian, dah tengah-tengah tu. Tengoklah. Apa cerita, apa dia punya ni. Kita tengok benda tu. Sebab kalau nak tengok cat, satu, tak semua orang ada PC, tak semua orang ada laptop waktu tu. Sekarang ni budak-budak sekolah pun bawa PC, bawa laptop. Kan? Dulu mana ada? Sekarang ni, anda punya phone tu dah lebih canggih daripada DX, apa komputer pada waktu tu. Tu dulu. Dulu mana ada? Kalau anda nak bandingkan sekarang, bagi mereka yang lahir selepas tahun 90, ramai ada yang lahir yang umur dalam 30 sekali kan. 30, 10, betul lah. 30 lebih. Kalau nak tahu, dulu-dulu mana ada trading pakai cat? Mana ada? Bohong. Kalau dia, mana ada? Kita call, tanya tip. Betul tak? Siapa yang saham, siapa yang geng-geng futures, coffee, cotton, orange, saham renong tahun 97. Siapa ada kat sini? Ada tak siapa-siapa kat sini? Ada tak siapa-siapa 97? Saya nak tanya anda, ada tengok cat tak? Mana ada? Saya tak pernah tahu renong tu macam mana rupa cat dia. Tapi itulah benda yang hampir setiap hari buy sell, buy sell, buy sell, buy, keluar balik. Mula-mula dulu kita boleh short selling. Dulu boleh. Lepas yang saham jatuh tak boleh. Ada tak siapa-siapa kat sini? 97, awal-awal. 96, 97 lah. Golden age 96. Siapa kat sini dah start trading gitu? Form 1. Astaghfirullahaladzim. 97. Kita dah trade dah. Dan duduk belakang dekat tu, duduk kita mana ada tengok chart, mana ada tengok, tak tahu FIBO, mana tahu. Sampailah saya ambil kursus Remiser tu, barulah saya belajar kan. 97. Mana ada, tak ada, mana ada. Tapi profit. Kenapa profit? 3 tahun. Sebab market kita tak tahu pun market, mana ada tahu bullish tak bullish, mana ada tahu perkataan bullish. Sebelum anda trade, pernah tak dengar perkataan FOMC? Mana ada pager, ada MT4? Kan? Mana ada? Tak ada. Mana ada chart? Tak tahu. Sampai saya ambil kursus. Lepas tu mak saya bagi satu laptop kat saya. Laptop tu saya guna sampai saya kerja dekat NTV tau. Saya kerja kat TV station dulu. Saya bawa, boleh wife saya dengar ni. Saya bawa laptop tu sampai laptop tanggal macam ni. Zaman dulu kalau laptop dah macam ni, tak boleh pakai. Zaman sekarang laptop dah boleh pusing-pusing. Kan? Kenapa kita boleh buat duit waktu tu? Sebab kita buat benda sama. Metodologi ada. Kita tak ada mistake. Kita akan buat benda sama. Hari-hari kumpul pada jam 8 pagi. Kononnya. Analisa pasaran. Kan? Kedai kopi je pun. Call kiri, call kanan, call kawan. Ada tak kawan kerja dekat company tu? Kita call betul ke tak? Dia pun tak tahu. Dia check, nanti dia call balik. Pasaran buka, kita call. Dulu mana ada? Dulu kawan Remiser kerja kat atas. Kita call dia, beli ni. Kan? Berapa limit, berapa kita punya budget, berapa price kita nak. Kita bagi tahu kat dia. Tahu-tahu petang, boleh close. So, yes, consistent habit. Dan kita tak letak expectation yang mengarut. Pada waktu tu, saya punya budget harian saya agak tinggi untuk masuk pasaran waktu tu. RM1,000. Ini above average lah waktu tu. Ini kebanyakan Malay yang harian masuk pasar waktu tu. Sekarang ni mungkin lebih kecil ataupun lebih besar. RM1,000. Itu limit saya hari-hari. Kalau ada holding position, saya akan letakkan duit baru. Letak dalam CDS account.
benda letakkan RM1,000 setiap hari. Daripada RM1,000 ni, saya cuma expect untuk buat 50 ke RM100. Dan saya tak hold lebih 3 hari. Kalau dia loss, saya akan tutup 3 hari. Saya buat benda sama setiap hari. Tiap-tiap hari. Kita masuk stok yang harga murah-murah. Tu yang second board tu. Kita buat benda sama je. Hari-hari. Dan expectation kita tak tinggi. Kalau dia lebih, bagus. Dia rugi, tetap tutup. Saya tak faham benda ni dulu-dulu tau. Itu cuma somebody yang bagi tahu saya. Saya ikut satu. Ada yang pernah buat daripada ni satu hari ni 1,000. Entah apa jadi dalam market. Tak tahu pun apa jadi dalam market. Sebab news bukannya terus dengar. News tu besok pun kita dengar. Ataupun malam tu buka berita. Lepas tu tiba-tiba tengok berita. Bapak pun heran. Biasa pukul 8 hilang kan keluar rumah. Tapi waktu trading saham, bukan trading, masuk trading lah tu. Saham. Saya sentiasa melekat kat rumah. Sebab nak tengok news pukul 8. Kan? Tengok RTM. Tengok TV3. Tengok. Mula-mula tak minat. Waktu berita ekonomi. Wah, dia tengok. Kan? Alah, tak ada apa-apa. Tengok berita. Sebab saya suka RTM. Tahu tak sebab apa? Kalau RTM ni, kalau menteri buka apa-apa dia akan cerita pasal event tu. Waktu tu kan. Sekarang ni kalau tengok baguslah juga RTM. Hari ni FNN Malaysia, Menteri Alam Sekitar membuka kilang terbaru FNN. Kilang ini menghasilkan berapa. Kita tahu ada, dia cerita pasal event tu. Kita dengar. Oh, ada kilang baru, pengeluaran naik, beli saham dia besok. Kita buat benda yang sama. Analisa kita pun simple-simple. Nampak? FNN buka kilang. Padahal orang lain dah tahu dah 3 bulan. Entah 3 tahun dah tahu. Kita baru nak masuk. Tapi, the thing is, dia bukannya pasal ada inside information, ada apa. Mana ada? Kita tengok berita. Kita buat benda ini yang menjayakan saya waktu tu. Dan satu dia adalah kepada bullish market waktu tu. Expectation tak mengarut. Okey. Tahun pertama, kalau anda baru trade, tahun pertama, apa anda nak buat? Jangan hilang duit. Itu je. Saya tahu ramai yang prop trader ikut saya. Tahun pertama, jangan expect untuk nak payout tinggi-tinggi. Jangan. Tahun pertama, anda expect untuk break even dahulu. Boleh? Alhamdulillah kalau dapat lebih daripada itu. Tapi tahun pertama, anda expect nak break even dahulu. Fee yang dibayar dan juga jumlah yang dapat balik, settle. Itu je. Merempit. Ya. Saya, waktu 97 tu, memang ramai kawan-kawan yang, siapa yang tahu kampung Gitak, kan? Matang. Area-area tu. Belah mak pula, kampung dahsyat. Belah bapak pun kampung dahsyat. Tu. Memang, kalau ikut, memang hancur lah. Tahun pertama, niat anda adalah break even dahulu. Jangan cerita kaya dulu. Tak payah cerita yang apa juta-juta kan. Tak payah. Tahun pertama break even dulu. Dapatkan pengalaman dulu. Belajar. Belajar banyak kenal diri anda. Itu sebenarnya. Apa kekuatan, apa kelemahan anda. Yang kedua adalah tahun kedua. Barulah anda tahun kedua. Anda cuba untuk mengalahkan ini. Anda cuba untuk menewaskan pulangan ini. Faham tak? Faham tak? Kalau pulangan tahunan untuk ini, katalah, pulangan tahunan, katalah dia naik. Katalah, dia ada kenaikan sebanyak berapa ni? Okey, berbanding dengan tahun sebelumnya. Katalah ni naik sebanyak
berapa peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. You minute. Anda cuba nak beat kenaikan ni. Naik sebanyak 5%, naik sebanyak berapa peratus berbanding dengan tahun sebelumnya. Ya, daripada awal tahun ni naik berapa peratus. Anda cuba untuk beat the main index dahulu. Saya menggunakan, saya punya, dia panggil sebagai beta ataupun comparison. Saya gunakan ini sebagai saya punya beta ataupun comparison. Kalau dia jatuh pun boleh buat duit, naik pun boleh buat duit. Kalau ini jatuh berbanding dengan pergerakan sebelumnya sebanyak 20%, tahun ini saya kena beat angka ini. Kalau tak baik, saya jual dia kan. Kebanyakan orang akan guna S&P 500. Saya guna Russell sebagai saya punya KPI. Faham? KPI saya Russell. Kalau tahun itu saya perform better than 20%, saya beat market. Faham tak? Dari situ saya datang dengan objektif saya. Berapa objektif tahunan saya? Untuk nak buat benda ni, apa rahsia dia? Untuk nak, anda faham, tanpa teknik, tanpa metodologi, anda takkan berjaya. Sebagai rujukan betul. Nombor 2, gagal ikut metod. Gagal ikut teknik. Padahal teknik dah ada. Mistake. Macam mana kita tak nak buat dia? Dan expectation tak mengarut. Kenapa ikut Russell? Sebab dia lebih representatif kepada market. Instead of S&P 500. Lebih banyak syarikat. Berapa ribu syarikat dalam Wall Street? 16,000? 10,000? S&P 500 500 je. Dan kebanyakannya yang lebih tinggi. Russell lebih representatif kepada ekonomi. Kalau tanya saya kali. Okey. Jangan cerita yang sebulan 10%, 20% tu, tak payah. Tak payah. Letakkan, anda boleh buat, try untuk buat 10, 10, 20% bulanan, ataupun yang lagi dahsyat harian. Tak payahlah buat benda mengarut. Saya cukup puas hati kalau saya berjaya kalahkan Russell untuk tahun ini. Tahun ni dia jatuh berapa persen? Kita tengoklah, dia jatuh 18%. Saya buat duit 20%. Setahun, Alhamdulillah, saya beat market. Faham? Itu market bagi saya. Performance market. Faham? Tak kisah dia turun naik. Naik 20%, turun 20%, as long as I beat that percentage. Kebanyakan hedge fund guna Russell kali. Bukan guna S&P 500. Retail guna S&P 500. Anda tanyalah dekat siapa, pakcik ke makcik Galih tu. Kalau nak tahu. Hedge fund, dia punya beta, dia punya perbandingan, rujukan tu, bukannya kepada S&P 500. Prop trading evaluation 10% tu memang nak bagi 5% dia lepas. Memanglah. Dia nak buat duit macam mana? Bukannya sebab prop trading tu nak bagi orang lepas berapa peratus. Bukan. Dia sama je. Kalau kita bawa PL kita, trading account kita yang sama, beza dia bila kita buat dekat prop, kita ada objektif yang jelas. Itu je. Sebab itu lebih structured. Kalau anda memang tak ada disiplin, tak ada disiplin, trade tekan kan. Semua tiap hari buka chart nak masuk kan, main masuk je. Apa pun tak boleh buat. Tak kisahlah prop ke, surf trade ke, robot ke, sama. Faham? Dia benda sama je. Okay. This all involve benda ni. Tu saya ceritakan ni. Apa perlu buat? Buat benda ni lah. Tolong buat benda ni. Seriously. Kalau anda nak mula berubah, Zul cerita mengarut 2 jam, apa pun aku tak faham. Anda ambil ni je. Buat table ni. Ya, latihan kepercayaan ni. Tolonglah buat benda ni. Saya jamin,
anda akan melihat trading di sudut pandangan yang lebih berbeza bila anda start buat benda ni. Buat dia 3 bulan, buat dia. Buat dia. Bukan kita buat setiap hari. Buat seminggu sekali. Try dia. Bulan pertama setiap minggu. Bulan kedua 2 minggu sekali. Bulan ketiga sebulan sekali. Dan seterusnya. Saya buat tiap-tiap minggu benda ni. Tulis 20 ke 30 kepercayaan dan apa yang actually anda perolehi daripada kepercayaan berkenaan. Tuliskan dia. Kita sambung bab ni besok dan insyaAllah kita akan esok kita akan masuk dalam kepada objektif serta position sizing model. Faham macam mana nak dapatkan objektif besar tadi, Rosli? Boleh? Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada